Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, seperti yang kita sudah tahu bahwa SPRM yang telah mengumumkan keputusan yang muktamad untuk Presiden Bersatu. Ramai yang sudah tahu, Muhyiddin Yassin yang telah dipanggil untuk ke Ibu Pejabat SPRM pada hari ini, dan kita menantikan selepas Muhyiddin dipanggil di Ibu Pejabat SPRM, apa keputusan seterusnya. Dan sudah pasti ramai yang sudah tahu tentang Muhyiddin Yassin yang akan didakwa di mahkamah. Pada akhirnya, saudara-saudara, hari ini pula kita mendengar satu lagi keputusan, satu lagi kejutan, di mana Muhyiddin berdepan 6 tuduhan salah guna kuasa, pengubahan uang haram. Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dijangka berdepan 6 pertuduhan yang membabitkan 4 salah guna kuasa dan 2 lagi kesalahan pengubahan wang haram di Mahkamah Session. Jadi 6 pertuduhan ini dijangka, inilah 6 pertuduhan yang bakal dihadapi oleh bekas Perdana Menteri, yaitu Muhyiddin Yassin. Pendakwaan mengikut Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 serta Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan juga Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 AMLAH TFPUAA. Sumber SPRM ketika dihubungi pemberita mengesahkan perkara berkenaan. Terdahulu juga Ketua Pesuruh Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengesahkan, yang juga pengerusi Perikatan Nasional yaitu Muhyiddin Yassin dan ahli Parlimen Pago akan didakwa di mahkamah pada pagi esok. Dalam pada itu, pendakwaan dipercayai berkaitan kes salah guna dana awam program jana ekonomi pemerkasaan kontraktor Bumi Putra Berwibawa, yaitu Jana Wibawa. Dan pada 18 Februari yang lepas juga, Muhyiddin mengesahkan dipanggil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk memberikan keterangan mengenai Jana Wibawa sebagai saksi dan bukannya suspek. Namun SPRM telah mengesahkan Muhyiddin adalah suspek untuk Jana Wibawa. Jadi saudara-saudara, kita sudah tahu Muhyiddin Yassin telah memberikan keterangan di SPRM dan akan didakwa di mahkamah. Jadi persoalan yang seterusnya yang menjadi tanda tanya ramai orang, adakah Muhyiddin Yassin akan mengikut jejak seperti seorang bekas Perdana Menteri yang kini menjalani hukuman di penjara Kajang, yaitu bosku Datuk Seri Najib Razak? Adakah Muhyiddin Yassin pun akan menjadi kluster mahkamah seperti apa yang dinyatakan oleh Isham Jalil dan beberapa puak-puak di dalam PN, termasuk Azmin Ali dan juga beberapa pemimpin-pemimpin yang terlibat dalam terpalit dengan rasuah, yaitu pemimpin-pemimpin Bersatu PN, akan menjadi kluster mahkamah dan akan menjawab di muka pengadilan seperti yang dinyatakan oleh Isham Jalil. Jadi saudara-saudara, ini satu ulasan yang sangat mengejutkan hari ini daripada channel ini, dan kita dapat melihat juga di mana Hadi pun telah akan disiasat oleh sebuah unit, di mana Hadi Awang, Presiden PAS yang telah mendakwa bahwa mahu jatuhkan kerajaan, akhirnya USJT Bukit Aman akan siasat Hadi, yaitu Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Saudara-saudara, adakah ini kejatuhan kepada Perikatan Nasional setelah kedua-dua pemimpin tertinggi, kedua-dua kerusi tertinggi untuk Perikatan Nasional, yaitu pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang akan didakwa di mahkamah dan dijangka akan menerima 6 pertuduhan, dan Hadi Awang pula yang disiasat oleh USJT ataupun Unit Siasatan Jenayah Terkelas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan
isu semasa politik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Satu ulasan menarik, satu isu hangat hari ini saya nak sampaikan kepada Anda. Ini berkaitan dengan kenyataan Presiden PAS. Berkaitan dengan ceramah daripada ahli politik yang tidak dibenarkan ataupun dilarang oleh Maidam dan juga Sultan Terengganu untuk menghalang mana-mana ahli politik untuk mengadakan ceramah di negeri tersebut. Sekiranya ini adalah untuk ceramah tersebut bukanlah berasaskan politik, bukan berasaskan kepartian. Jadi pada akhirnya Sultan Terengganu mengambil keputusan untuk melarang mana-mana ahli politik mengadakan ceramah di negeri tersebut. Namun, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan semua, Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, tidak bersetuju dengan kenyataan tersebut dan berkata tetap mahu melakukannya. Pada akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, setelah banyak dakwaan yang netizen komen di media yang menggesa untuk PDRM menyiasat Hadi Awang berkaitan dengan kelakuan Presiden PAS tersebut. Bukan itu saja, tuan-tuan dan puan-puan, namun PH Terengganu pun telah melaporkan perkara ini kepada pihak polis. Hari ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, akhirnya dakwaan mahu jatuhkan kerajaan. USJT Bukit Aman siasat Hadi. Ini satu lagi isu tergempar yang diterima oleh Presiden PAS. Sedangkan baru-baru ini Bersatu pun sudah diterima satu kejutan besar, di mana Presiden Bersatu akan didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang, berhubung kenyataannya yang mendakwa PN sedang berusaha menjatuhkan kerajaan, akan dijalankan unit siasatan jenayah terkelas ataupun USJT Bukit Aman, yaitu unit siasatan jenayah terkelas. Jadi, USJT akan menyiasat Hadi bukan berkaitan dengan ceramah politik, namun ini adalah berkaitan dengan dakwaan PN. Berkaitan dengan kenyataan Hadi, berhubung kenyataannya yang mendakwa PN sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul, Assistant Commissioner B. Eng Lai, berkata pihaknya sudah menerima laporan terhadap ahli parlimen Marang itu yang dibuat daripada Pemuda Parti Amanah Negara Amanah dan Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor di Ibu Pejabat IPD Dangwangi. Kes berkenaan akan disiasat unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman. Beliau juga berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai perkembangan isu berkenaan. Laporan polis juga dibuat Exco Pemuda Amanah menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Abdul Hadi pada Isnin juga berkata, tiada sesiapa pun boleh menghalang usaha PN berdasarkan sistem demokrasi diamalkan Malaysia dan ia boleh dilakukan sama ada melalui undi tidak percaya ataupun surat akuan berkadun SD. Jadi saudara-saudara, adakah Anda setuju dengan kenyataan Hadi? Kita dapat melihat di sini beliau mempunyai satu fokus, ingin membawa Perikatan Nasional, ingin membawa PN untuk menjatuhkan kerajaan. Bukankah fokus pembangkang itu adalah untuk semak dan imbang supaya kerajaan stabil, supaya ekonomi politik di Malaysia stabil? Namun, lain pula yang dinyatakan Hadi, yaitu fokus mereka kita dapat lihat, mereka mau menumbangkan kerajaan. Dan berkata tiada siapa yang boleh halang itu. Dan pada akhirnya USJT Bukit Aman akan siasat Hadi. Tidakkah Hadi akan dikenakan tindakan undang-undang? Walaupun banyak yang kata patut Hadi ditangkap polis supaya dia tidak teruskan kelakuannya begitu. Jadi apakah ini satu lagi kejutan besar kepada PN? Setelah Muhyiddin Yassin sebagai pengurus PN pun yang akan didakwa di mahkamah setelah memberikan keterangan di SPRM. Saudara-saudara, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Bye-bye.